Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ni saudara, kita digemparkan tuan-tuan. Malam ni satu negara digemparkan dengan kehadiran lebih kurang 12,000 orang. 12 orang badut yang berpakaian serba kuning. Saya masih mati-mati ingat bahawa pihak DG telah pun menganjurkan satu demonstrasi di hadapan Sogo. Tapi kita dipahamkan bahawa DG sudah merge dengan Celcom. Jadi memang bukan pihak DG yang menganjurkan demo tersebut. Demo ini tuan-tuan dianjurkan oleh seorang manusia bernama Che Gubat. Beliau pernah dilantik di bawah kerajaan bos lama dia, Azmin Ali, sebagai pengurusi Giat Mara. Inilah hasil daripada produk Perikatan Nasional. Beliau menganjurkan demonstrasi besar-besaran. Saya pun tak tahu macam mana dia kata besar-besaran. Yang hadir cuma 12 orang. Begitulah betapa parahnya sokongan terhadap geng-geng tokoh semburit negara ni tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, kita tak lupa lagi bahawa kes Azmin Ali, kes di dipanggil Hotel 4 Point Sandakan. Walaupun hotel tu ditutup, tetapi bukti-bukti masih lagi disimpan. Dan bila-bila masa saja tuan-tuan, disebabkan ketua polis negara hari ini bukan lagi ketua polis negara yang mempunyai masalah penglihatan. Sudah ada ketua polis negara yang boleh melihat dengan jelas, tak ada gangguan penglihatan. Bila-bila masa bos Cik Gubat ini tuan-tuan boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Dulu ada orang yang boleh melindungi dia. Sekarang dah tak ada Cik Gubat. Berhati-hatilah. Saya cabar Cik Gubat ini untuk menafikan apa yang beliau buat di dalam rumah saya ketika saya ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Apa dia dengan girlfriend dia buat di dalam rumah saya. Sampai ke hari ini saya suruh dia bersumpah menafikan apa yang dia buat tu. Sampai sekarang dia tutup mulut, tak berani nak jawab. Jangan sampai saya buka lagi cerita dia. Saya nasihatkan Cik Gubat ni tak payahlah nak buat kerja bodoh. Nak suruh orang tu, orang ni letak jawatan, nak kata gagal. Saya nak beritahu dengan Cik Gubat, hari ni rakyat menderita, rakyat merana. Dah 4 kali kita bagi keluarkan KWSP. Hari ni rakyat masih lagi merintih, merayu supaya KWSP dikeluarkan. Punca dia apa? Punca dia ialah kerajaan gagal yang kamu sokong. Wahai Cikgu Badrul Hisham Syarin. Badrul Hisham Syarin nama dia tuan-tuan. Nama cantik, mak bapak bagi. Nama cukup cantik. Tak tahulah dia belajar, dia pergi Korea balik, nama dah Cikgu Bat. Cikgu Bat. Hari ni dah jadi Badul. Badut. Hari ni saya tengok jumlah belon. Tak pernah orang buat demonstrasi ni bawa belon tuan-tuan. Saya tak boleh beza belon dengan perut-perut dia orang ni pun dah lebih kurang sama. Dulu perut saya pun boleh tahan besar tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah lah, sekarang ni dah okey sikit. Sekarang ni saya tengok jumlah belon itu lebih banyak daripada jumlah 12 orang yang hadir menyokong Cik Gubat. Saya harap-haraplah kawan kita lama ni, saudara berhentilah buat kerja sia-sia menyokong Azmin, menyokong Perikatan Nasional ni. Sedar diri sikit bahawa hari ni rakyat masih berada dalam keadaan susah. Puncanya ialah akibat daripada kerajaan tebuk atap dia telah gagal untuk handle ekonomi dengan baik. Bukan setakat gagal untuk handle ekonomi dengan baik, mereka mementingkan diri dan jawatan. Sanggup dia lockdown satu negara,
semata-mata kerana takut diadakan sidang parlimen kerana MP-MP sudah pun bersedia pada ketika itu untuk mengadakan undi tidak percaya terhadap Tan Sri Mahyudin Yassin. Hanya kerana nak elakkan daripada sidang parlimen diadakan, dia boleh lockdown parlimen saja. Tapi kalau lockdown parlimen, orang tahu bahawa dia takut hilang kursi Perdana Menteri. Maka sampai ke Perlis, daripada Sabah sampai ke Perlis di lockdown, walaupun dekat Perlis tu berapa ekor je, berapa orang je tuan-tuan yang kena COVID. Inilah dia saudara. Jadi jangan ceritalah tentang gagal ni. Kerana kerajaan yang paling gagal, kerajaan yang telah memusnahkan Bursa Saham Kuala Lumpur, kerajaan yang telah menghasilkan berpuluh ribu orang jatuh bankrupt, usahawan-usahawan, tak kira orang Melayu, India, Cina, semuanya tuan-tuan terkesan. Kerajaan yang telah menyebabkan rakyat hilang pekerjaan kerana hanya sektor-sektor yang mustahak saja, essential services saja yang dibenarkan untuk beroperasi sepanjang tempoh PKP setengah masa. Sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP, sekejap PKP. Geram tak habis lagi dengan puak-puak ni tuan-tuan. Hari ni mereka pula nak kata kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula gagal. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, rakyat bukan hanya tak boleh cari makan secara sempurna, walaupun ada sektor yang dibenarkan dibuka, macam contohnya taksi, pemandu Grab. Tapi kalau orang lain tak dibenarkan pergi kerja, mana customernya tuan-tuan? Habis lingkup. Itu sebabnya saudara, dah 4 kali kita bagi keluar KWSP tak cukup. Yang hilang pekerjaan saudara, yang hilang pekerjaan, terpaksa pinjam dengan Alok. Ini semua berlaku zaman kerajaan gagal, zaman kegelapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bos kepada Cikgu Bat ini. Jangan lupa, jangan lupa benda ni. Dan orang yang paling ramai bunuh diri sehingga ke hari ini tuan-tuan, rekod itu masih lagi dipegang oleh zaman Muhyiddin Yassin. Kurang-kurang zaman Datuk Seri Ismail Sabri itu, kita punya sektor ekonomi ni dibuka. Kurang-kurang hari ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita lihat foreign direct investment telah mula masuk mencurah-curah. Dia petikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke sana pergi sini. Kalau kau tak faham bab ekonomi itu, lebih baik diam je. Kalau Perdana Menteri tak pergi ke luar negara, tidak menyaksikan kontrak ditandatangani antara usahawan-usahawan Malaysia dengan usahawan-usahawan Saudi Arabia, tidak pergi ke negeri China, tidak bawa masuk foreign direct investment. Kalau tak bawa masuk foreign direct investment ni tuan-tuan, macam mana kita nak pulihkan ekonomi kita? Bila foreign direct investment ni masuk semula ke dalam negara kita, mereka bawa mata wang negara masing-masing. Boleh tak dia melabur di dalam Malaysia? Tak boleh. Jadi dia kena tukar mata wang dia kena beli mata wang ringgit. Maka permintaan untuk ringgit akan bertambah. Bila permintaan untuk ringgit akan bertambah, maka nilai ringgit itu akan mengukuh. Bila nilai ringgit itu mengukuh, Cikgu Bat, kita nak beritahu, bila nilai ringgit mengukuh, barang-barang import yang kita beli, ianya akan dapat kita beli dengan harga lebih murah. Kadar inflasi akan menurun. Itu simple, ekonomik pun kau tak tahu. Macam mana kau ni? Nak cerita pasal ekonomi, nak cerita tentang kos sara hidup. Nak tanya, zaman Muhyiddin Yassin tu kos sara hidup dia okey ke? Dulu zaman GST, kau bantah GST. Adakah dengan GST dihapuskan, rakyat mempunyai peluang untuk membeli barang-barang lebih murah? Tidak juga. Kita dah cakap banyak kali bahawa harga barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tapi dia tak belajar ekonomi, dia tak faham benda ni. Yang dia belajar, dia pergi Korea belajar macam mana nak demonstrasi, macam mana nak jatuh kerajaan. Bila dah jadi kerajaan, dia tak tahu macam mana nak membangunkan negara. Kerana kepakaran dia menjatuhkan kerajaan saja. Hari ini, bila kerajaan mereka dah jatuh, mereka cari orang yang ada kepakaran untuk menjatuhkan kerajaan.
Jadi orang-orang otai-otai yang dah retired, dah jadi macam lembu pencen, macam Cikgu Bat ni hari ni, saudara, diguna pakai balik. Orang yang tidak ada kemampuan ilmiah untuk memikirkan macam mana cara nak membangunkan negara, macam mana nak mengukuhkan kedudukan ekonomi. Saya nak beritahu kalau foreign direct investment masuk, kita akan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Yang akan dapat peluang pekerjaan ni, Cikgu Bat, ialah anak-anak kita, anak-anak watan kita. Tak kira Melayu, tak kira India, tak kira Cina. Kita akan wujudkan peluang pekerjaan. Kadar pengangguran akan menurun. Bila pendapatan, bila kita buka kilang baru, bila orang masuk invest untuk buat perniagaan, bukan setakat pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat, pendapatan negara akan meningkat, maka jumlah subsidi yang boleh kita pulangkan kepada rakyat lebih banyak yang kita boleh bantu, tuan-tuan. Lebih banyak yang kita boleh bantu. Bila kita punya pertumbuhan ekonomi semakin rancak, saudara, sudah pastilah lebihan tunai yang kita kutip melalui cukai pendapatan, cukai korporat dan cukai langsung dan tidak langsung, ianya akan membantu untuk kita memberikan khidmat dan juga prasarana serta subsidi bahan-bahan bakar, bahan-bahan makanan dengan lebih baik kepada rakyat Malaysia. Kita boleh bantu kawan-kawan di Sabah dan Sarawak untuk mengurangkan lagi harga barang di sebelah sana dengan bantuan-bantuan, contohnya subsidi untuk transportation barang-barang yang dihantar ke Sabah, Sarawak, Labuan. Ini semua sudah ada dalam perancangan kerajaan Madani hari ini. Tetapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Yang dia tahu ialah macam mana cara nak menjatuhkan kerajaan. Itu sebab bila dia dilantik menjadi pengurusi, giat marah, tak ada satu apa pun hasil yang kita dapat lihat daripada kepimpinan beliau. Sebab kepakaran dia menjatuhkan kerajaan. Dia dihantar untuk pergi ke Korea, belajar macam mana cara nak menjatuhkan kerajaan. Hari ni, disebabkan geng-geng dia semua dah jatuh daripada tampuk pemerintahan, bila ada kuasa, tak nak jaga betul-betul. Sehingga orang gelar dia sebagai kerajaan gagal. Hari ni dia nak gelar orang sebagai kerajaan gagal. Cikgu Bat, cermin dah dulu sebelum mengatakan orang lain tu kerajaan gagal.